40/40. Jadi selagi kita tak dapat 40/40 tu, selagi itulah kita tak boleh. Okey? Boleh? Ada yang cakap tadi apa dia? Ada nak tanya soalan ke? Tak ada? Okey. Kemudian yang tips yang ketiga ni yang paling payah. Ni paling payah ni. Kita belajar sehingga faham. Sebab antara kita ni, kita suka menghafal. Okey, bila kita belajar, kita menghafal. Tapi adakah kita hafal itu, kita faham apa yang kita hafal? Kalau kita menghafal tanpa memahami apa yang kita hafal, jadi maksudnya, tak lepas pun nak masuk. Apa ni? Ada yang nak masuk tak boleh join ke? Okey. Okay, so kita tengok ada yang tak nak masuk, tak boleh join tu. Ni channel ke? Tak apa Kak Amy. Kak Amy teruskan, nanti tengok deh. Okay. Jadi kita belajar sehingga kita faham. Jadi memang antara kita ni suka menghafal. Okay, tetapi kita bukan hanya sekadar menghafal untuk exam. Kita menghafal untuk memahami apakah maksud soalan kita supaya kita menjawab ikut apa yang soalan tanya. Okay, jadi di sinilah teacher letakkan, ini teacher ni idea teacher ni, bukan idea calon SPM tu. Kita hafal konsep, kita hafal formula, kemudian kita hafal teknik. Jadi maknanya dengan 3 perkara ini, insyaAllah, kita boleh skor A. Skor A apa? A+. Okay, so bawah ni kita dah bincang sikit berkenaan dengan apakah, bagaimana kita nak belajar. Salah satunya ialah kita kena kenal maksud dalam rumus. Okay, kita kena kenal maksud dalam rumus. Kadang-kadang tu kita tertukar kan. A kita tu banyak maksud A. Okay, A kita tu ada A pecutan. A kita ada A amplitude. A kita ada lebar celah. So which A yang soalan itu maksudkan. Jadi kita kena check. Okay, kita kena kenal pasti. Rumus mana yang kita nak gunakan in order to get the answers. Okay. Okay, now. Teacher nak pergi terus pada malam ni. Okay, yang ini. Daya. Minggu lepas, kita dah cerita sedikit berkenaan dengan daya. Yang mana F ini apa dia bawah ni? F ni ialah merupakan daya paduan. Okay, daya paduan ataupun daya bersih. Okay, ataupun apa lagi? Resultant force kalau ke orang putih. Okay, resultant force. Ataupun net force. Okay, mana kita taklihkan bawah ni. Apakah yang dimaksudkan dengan net force? Net force ialah merupakan hasil tambah secara vektor 2 atau lebih daya. Betul tak? Minggu ni senyap dah lah. Tak ada respon. Okay. So F tu sama dengan... Tak panas lagi tu. Tak panas lagi. Okay, tak panas lagi kan. Okay, mungkin sebab ni ulang tayang tak? Okay, sekarang ni kita nak tengok. Bagaimanakah kita nak menggunakan F equal to MA? Jadi teacher cuba tengok soalan nombor 1. Semua dah ada modul dia? Ada suara lah. Maybe you punya speaker code. Okay. Kenapa ada suara gema ke? Dia tak dengar. Rasa dia punya gadget tu. Tapi maknanya sekarang ni boleh dengar Okay. Boleh. Suara teacher boleh dengar dengan jelas? Ya? Yeah? Boleh. Dengar boleh. Okay, thank you. Okay, thank you for the response. Okay, good. Okay, now cuba kita tengok soalan yang pertama. Baru ni kita tak bincang soalan kan? Kita hanya sempat bincang rumus. Okay? Sekarang kita tengok soalan yang pertama. Kita nak memahami apa yang soalan nak. Okay, semua dah ada modul Okay, semua dah ada modul. Okay, soalan pertama. Dia kata ada objek P berjising 0.5 kilogram berada pegun di atas satu satah. Okay, jadi maknanya kalau ingat balik dia punya teknik. Jadi kalau siapa yang baru join, okay, kita ada teknik menjawab. Apa dia teknik menjawab kita? IGAT. Kita nak IGAT soalan yang kita dapat. Okay, maksudnya I yang pertama, I tu adalah info. Apakah info yang diberi dalam soalan? Kita kaitkan. Okay, kita check apakah info yang telah diberi dalam soalan. Kemudian kita grupkan ikut apa yang kita tahu. Okay, kita cari. Okay, daripada info yang diberi itu kita grupkan apa yang kita tahu. Kemudian kita grip untuk membina
konsep. Kita grid, cengkam apa yang kita tahu itu untuk membina konsep, and then terus kita grab konsep itu untuk membina idea ke arah apa yang soalan nak. Ni dia teknik. Okay, 3 ataupun 4 kaedah asas, okay, untuk kita menjawab soalan kita. Okay, so first kita tengok soalan ni dia bagi awak berjisim 0.5 kilogram berada pegun. Okay, itu adalah yang dia bagi pada kita. So pegun di sini, apakah maksud pegun di sini? At rest. Apa maksud objek itu stationary? Apa maksud dia? Okay, what does it mean by stationary? Ni. Okay. Kejap. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan stationary? Okay, kejap Ada. Okay, sorry. So, apa yang dikatakan dengan pegun? What does it mean when it says that the object itu adalah pegun? Okay, daya geseran sama dengan daya paduan. Apa yang kosong ni, Nurin? Apa yang kosong? Apa yang zero, Aiman? Kena ayat penuh, jangan kosong saja. Kan lagu kosong. Okay, halaju kosong. Okay, halaju kosong. Mustaqim kata halaju kosong. Daya bersih sama dengan zero. Yes, correct. Nafahana, that's good. Okay, so apa yang dikatakan dengan pegun ni, maksudnya Fnet kita adalah sama dengan 0 Newton. Ni maksud dia. Okay, maksudnya Fnet kita tu sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat konsep daya, okay, katakanlah kita ada satu daya yang berada dalam satu satah ufuk. Okay, kita tahu bahawa bila kita kenakan satu daya, okay, kita tarik satu daya dengan daya F, maka kita ada satu daya yang akan menentang gerakan ataupun menentang daya yang kita kenakan in order supaya objek itu kekal berada dalam pegun. So daya ini kita namakan dia sebagai daya apa? Daya geseran. Okay. Ni daya geseran. Okay, apa dia yang maksudkan dengan daya geseran? Teacher dah bagi tahu dah tadi. Apa dia daya geseran? What does it mean by frictional force? Apa dia frictional force? Someone? Cepat. Tak saya jawab. Tak ada. Okay. Tarik je. Okay, tak ada. Tak ada nak jawab. Kan ada yang jawab dalam in-call? Okay, daya menentang, daya paduan, daya yang bertentangan, daya menentang pergerakan objek. Yes, correct Syahrin. Okay, maknanya ni adalah daya yang menentang gerakan. Okay. So, kalau kita kenakan dengan daya F, mana kita nak gerakkan objek kita ke kanan. Okay, ni arah kanan dia. Maka kita ada satu daya ke kiri yang menentang gerakan, oppose the motion. Okay, force that oppose the motion. So, kita panggil dia sebagai frictional force. Okay. Jadi, ini adalah dalam arah ufuk. Kalau dalam arah tegak, kita ada satu lagi jenis daya. Itu daya apa? Daya berat. Okay, kita ada daya berat kita. Weight pula. Teacher tulis weight. Tak apalah. Okay, daya berat. Ataupun kita panggil sebagai berat. Okay, dan kita ada satu daya yang menentang daya berat ini ataupun daya tarikan graviti ni. Kita panggil dia sebagai, apa dia? Tindak balas normal. Okay, tindak balas normal. Okay, so apa maksud normal di sini? Maksud normal ni maksudnya dia sentiasa bertegak lurus dengan permukaan. Itu maksud tindak balas normal. Dia sentiasa bertegak lurus dengan permukaan. So maksudnya bila kita nak dapat satu satah ni dia dapat satu satah ufuk yang kita senaraikan. Jadi sejenis daya yang terlibat untuk bagi satu motion yang berada dalam satu garis ufuk. So sekarang ni bila dia berada dalam satu garis condong, what happens? Apa yang akan berlaku? Okay, so apa yang berlaku rasa-rasanya? Dia pegun. Dia adalah dalam keadaan pegun. Okay, so kita kata tahu bahawa berat adalah sentiasa tegak ke bawah. Okay, berat objek itu adalah sentiasa tegak ke bawah. Okay, macam mana kita cari berat? Apa itu berat? Apa itu berat?
Di sinilah datangnya rumus kita tadi. Okay, cuba tengok rumus yang number mana? Rumus number hilang lah rumus nombor berapa. Rumus number hilang awak. F sama mg hilang dah. F sama mg. Oh, teacher terdelete ke? Gelombang. Teacher terdelete. Sorry about that. Okay. Rasa macam ada. Sebelum dia tak ada kan. Okay. Sorry about that. Maknanya kita ada F sama dengan mg. Okay. Tak ada. Dah hilang. Maknanya teacher terdelete. Okay. F tu sama dengan mg. Jadi ni adalah merupakan apa dia? Ini adalah maksudnya sama juga dengan berat. Okay. Jadi macam mana kita boleh kira berat? Seberat tu sama juga dengan M darab dengan G. G ni apa dia? Apa maksud G? Apa maksud G? Apakah yang maksudkan dengan G? Pecutan graviti. Ayah bukan graviti ayah. Pecutan graviti. Okay. So maksudnya sekarang ni berat ini sentiasa tegak ke bawah. Okey. Dan berat ini dia boleh pecahkan kepada komponen. Komponen apa? Dia ada dua komponen. Satu komponen mencacang. Ini adalah komponen berat dalam paksi Y. Teacher biasa dengan W. Oh sorry teacher biasa dengan W. Okey. Maknanya dia berat dalam paksi Y mencacang. Dan kita ada satu lagi berat dalam paksi X. Iaitu garis ufuk ataupun garis selari dengan permukaan iaitu WX. Ini komponen daya bagi berat dalam arah ufuk dan juga arah tegak. Okay. Follow me so far? Ikut. Okay, boleh tak? Boleh dengan teacher tak? Boleh. Okay, good. Okay, now. So, WX ni dia akan drag objek kita tu ke bawah. Dia akan bawa objek kita ke bawah. So, in order to stay pegun, untuk dia kekal dalam keadaan pegun, so maksudnya dia akan ada satu lagi daya yang akan bertindak daripada atas, iaitu daya apa? Daya geseran. Okay, daya geseran. Understand tak? Okay. Lepas tu ada satu lagi daya yang menghalang WY ni apa dia? Ni daya kat atas ni. Daya apa ni? Daya tindak balas normal. Okey, tindak balas normal ataupun normal reaction. Okey. Selamat datang ni Lord. Okey. Okey now. Okey, setakat ni. Follow me or not? Yang ni. Ikut. Dapat tak apa yang teacher bagi tahu ni? Kita dah raikan daya-daya yang bertindak ke atas. Apa nama tu? Objek yang berada dalam satu satah condong. Okey, dapat Okey, kalau dapat, tak ada masalah. Kita teruskan. Okey, dia kata pada rajah tanda dan labelkan daya bagi berat. Okey, kita dah label daya bagi berat di sini. Kita dah ada berat. Kita dah ada tindak balas normal. Kita dah ada FR. 3 jenis daya. Yang ini yang pecah pada komponen tu just for your information. Okay, untuk awak lihat bahawa sebenarnya berat ni kita boleh pecahkan dia dalam arah tegak dan juga arah selari. Okay, selari dengan permukaan. Okay. Follow me so far? Yes? Yes. Teacher jawab, teacher tanya, teacher jawab kan. Okay, now. Sekarang ni dia nak tanya dengan menggunakan skala yang sesuai, lukis satu gambar rajah segitiga. Okay, gambar segitiga ni dia ada dua. Okay, dia ada dua gambar rajah segitiga. Okay, satu segitiga yang mana daya paduan dia tu tak sama dengan kosong. Dan satu lagi segitiga bila daya paduan tu sama dengan kosong. Okey, itu segitiga daya. Okey, dan kita juga ada dua jenis segitiga daya juga. Okey, yang lebih ni. Maknanya kita ada segitiga daya. Satu segitiga daya yang bersudut tegak. Mana segitiga yang bersudut tegak. Okey, maknanya ada pula satu lagi daya. Segitiga daya tu yang mana sudut dia tu adalah sudut yang maknanya kita banner tu dia adalah lebih daripada 90 darjah. Ada yang 90 darjah, ada yang lebih pada 90 darjah. Jadi maknanya hopefully boleh beza lah kan? Kan? Okay. Okay, now. Cuba kita tengok. Dia kata sekarang ni awak ada daya
Okay, teacher lukis molar lah senang. Senang cerita. Okay, maknanya ni adalah gambar ajar kita tadi. Kita ada berat ke bawah. Kita ada FR. Dan kita ada R. Tangan teacher belok biarlah. Okay, dan di sini kita ada sudut berapa ni dia bagi. Berapa sudut sini? 25 darjah. Okay, 25 darjah. So dia suruh awak lukis satu segitiga daya. So segitiga kita ni yang sudut tegak ke atau yang lebih daripada sudut tegak? Adakah nombor 1 ke nombor 2 segitiga kita nak draw ni? Kita nak draw nombor berapa? Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1 ke nombor 2? 1. Nombor 1. Correct. So first kita tengok, okay, berapakah berat kita? Okay, berapa nilai berat kita? Berat tadi sama dengan mg. So 0.5 darab dengan 9.8. So dapat berapa? 4.9 Newton. Betul? Ini nilai berat. Am I right? Yes? Betul? Betul ke tak betul? Betul. Betul lah. Jawablah betul. Allah. Nak jawab betul je lah. Okay. So apa yang kita bina? Kita bina W dulu. So sekarang ni kita nak skala. Dia kata skala yang sesuai. Jadi kita namakan skala. Kita kata okay 1 cm untuk setiap 1 Newton. Katalah ni skala saya. This is the first mark actually. Bila awak menyatakan skala, awak dah dapat markah yang pertama. Senang kan dapat markah fizik ni. Okay, kemudian awak bina W dulu. Okay, W adalah ke bawah. Okay, ni W yang mana nilai W kita tu adalah setara dengan sentimeter tak? Panjang dia tak? Kita ambil 4.9 sentimeter. Okay, sentimeter. Okay, boleh setakat ni? Okay, kemudian kita nak bina R. R ini adalah mendirikan sudut 25 darjah dengan W. Ni ekor R ni. Okay, dia ada sudut 25 darjah. So kita ukur sudut. So kita tak tahu kan panjang dia berapa kan. So kita ukur sudut. Di sini mesti 25 darjah. Maksudnya sini berapa? Berapa kat situ? Sini ialah berapa? 65 darjah. Betul tak? Okay. Daripada mana dapat 25 darjah? Alah. Tengok dalam soalan. Okay, dalam soalan kata ni. Ni 25 darjah. Maknanya sudut satah condong kita ialah 25 darjah. Okay. 25 darjah kan? Dapat? Okay. Dapat. Okay, so now kita tak tahu panjang dia sampai mana kan. So kita just draw like that. Okay, kita tak tahu sampai mana. Okay, lepas tu kita nak draw FR. Ni adalah R kita. Kita nak draw FR. FR ni pula adalah bersudut tegak dengan R. Dan juga dia mendirikan. Ni maknanya sudut dia ni. FR kita ni. Macam ni. Nak lukis. Maknanya kita ambil sini lah ekor dia ni. So di sini 25 darjah duduk sini. Okay, 25 darjah tu duduk kat luar daripada segitiga kita. So maksudnya kita draw di hujung ni. Kita draw 25 darjah kat sini. Okay, 25 darjah kat situ. Okay, beres? Jadi kita akan dapat satu keadaan yang bersilang. Yang mana ni adalah bersudut tegak. Ni adalah your FR. Nampak tak anak panah dia? Okay, ni adalah anak panah untuk Fnet kita tu sama dengan kosong. Kalau Fnet tu sama dengan kosong, kita dapat anak panah dia tu satu arah. Okay, dalam satu arah. Sebab dia resultant force dia 0. Okay, tapi kalau Fnet dia is not equal to 0, so kita dapat anak panah dia tu satu ke sana, satu ke sini. And then kita ada satu daya paduan. Ni ada daya paduan dia. Ni adalah keadaan di mana Fnet tu tak sama dengan 0. Boleh beza tak? Antara keadaan keseimbangan daya dengan keadaan daya tak seimbang. Okay, atau dengan kata lain, Fnet 0 dengan Fnet tak equal to 0. Okay, boleh? Jadi teacher dah kira, teacher tak lukis sebab teacher tak bawa protektor. Bukan tak bawa, teacher protektor ada kat sekolah. Jadi teacher dah lukis, so nilai dia teacher dapat. Sekejap, kita check jawapan dia. Mana? Jawapan teacher hilang dah. Okay, so nilai dia teacher dapat untuk R. Teacher dapat sama dengan 4.44 Newton. Dan untuk FR, teacher dapat sama dengan 2.07
Return. Tapi sebab kita lukis, bila kita lukis, maknanya kita akan dapat around satu tempat perpuluhan je lah. Maknanya mungkin R ni akan dapat 4.4, FR ni akan dapatlah 2.1 sebab kita lukis. Okay, so boleh try lah. Boleh try lukis, tengok dapat tak. Okay, main-main dengan segitiga tu. Cuma yang untuk soalan daya ni, you kena tahu macam mana nak lukis segitiga. Kalau tak dapat lukis segitiga, so semua kira lah. Kira-kira lah. Maknanya tak sampai hajat lah orang kata kan. Tak sampai hajat dia. Okay, any question so far? Ada nak tanya? Okay. Hujan ke kat tempat you all ni? Okay, sebab teacher tengok ada yang left, ada yang masuk, ada yang left, ada yang masuk, ada yang left, ada yang masuk. How that is 90 degrees? Where? Ni yang ni sebab FR. FR ialah selari dengan permukaan. Okay, FR ada selari dengan permukaan. Ni FR. Okay, dia selari dengan permukaan. And then R, dia bertegak lurus dengan permukaan. So, maksudnya dia 90 degrees itu. Okay, dia dapat 90 degrees. Maknanya sudut antara R dengan FR adalah sama dengan 90 darjah. Okay, beres? Okay. So, now soalan pun letaklah takar lah. Letak satu takar kat sini. Okay. Okay, dapat Okay, maknanya dia gantung dengan satu takar 1.50 kilogram. So, maksudnya sekarang ni, katalah teacher bagi label. Ni adalah M1, 1.50 kilogram. Kemudian, yang tadi P tadi, M2 adalah 0.50 kilogram. Kan yang tadi kan? Okay. Sekarang ni, kita ada satu daya ke atas. Okay, ataupun satu beban yang tergantung. So, kita dapat daya ke bawah ialah sama dengan M1G. Dan daya ni akan diseimbangkan oleh ketegangan tali, tension of the rope. Okay. And then, yang ni, bila yang ni ada tegangan tali, so tali ni juga akan tegang dengan T yang sama. Okay, dengan T yang sama. Kemudian, daya yang menentang pergerakan kita ialah FR. Okay, adalah FR. Okay, boleh setakat ni? Okay. Jadi yang ni ada pembetulan sikit. Okay, ada pembetulan sebab yang ni kita jadikan dia number 2. Yang ni kita jadikan dia number 1. If not, kita tak nak solve problem ni. Kita kena cari 2 dulu baru dapat 1. So kita tukar tempat duduk dia. Okay. Maknanya kita kena kira pecutan dulu baru kita boleh dapat ketegangan tali. Okay. So maksudnya, apa maksud dia? Maksudnya bila kita lepaskan beban 1.50 kilogram, maka beban 0.5 kilogram akan bergerak. Atau dengan kata lain, bila kita lepaskan Q, P akan bergerak dengan satu pecutan. Okey, dengan satu pecutan. So saya nak tanya, macam mana nak kira pecutan? Jadi maksudnya dia gerak ke mana rasa-rasanya? Bila kita lepaskan Q, objek ni akan bergerak ke mana? Objek ni akan bergerak ke bawah, isn't it? Yang ni akan bergerak ke atas dengan satu pecutan A. Pecutan dia kena sama lah. Okay, pecutan dia A. Okay. So, di sini lah kita nak guna rumus Fnet yang sama dengan MA tu. Di sini lah kita nak guna dia. Okay, sekarang ni kita tengok Fnet. Apakah daya yang akan bertindak ke arah gerakan ini? So, kita abaikan T. Kenapa kita abaikan T? Because dia opposite direction. So, dia akan cancel out itself. So, kita tak payah cara ke dia. Tak payah ambil hal lagi pasal dia. Kita just tengok, kita ada dua jenis daya. Satu daya ialah mg. Yang ni. Dan satu lagi daya ialah fr. T tu, dia akan cancel out itself. Kalau nak bubuh pun boleh. Tapi dia akan cancel balik. Okay. Dan kita andaikan gerakan ke bawah ialah positif. Ni gerakan ke kanan ialah positif. So, maksudnya, FR kita ni bernilai negatif. Manakala M1G kita ni adalah bernilai positif. Okay, vektor secara vektor. Follow me so far? Boleh? Boleh? Boleh tak ni? Boleh. So, sekarang nak kira pecutan kan? Okay, nak kira pecutan. So, kita ada F net sama dengan M1G tolak dengan FR. Kan? Kan ke takkan?
takkan lah kan. Okey, M1G tak ada masalah. Mana 1.5 darab dengan 9.8. Okey. Daya rintangan ni, daya frictional force ni. Macam mana nak cari dia? Macam mana nak cari dia? Siapa tahu macam mana nak cari dia? Dia sebenarnya apa dia? Bagi kes yang ini. Dia sebenarnya komponen berat dalam paksi X. Okey, dia sebenarnya adalah komponen berat dalam paksi X. Mana Fx lah ataupun Wx. Okey, macam mana nak kira Wx? Kita guna fungsi apa? Sin, cos, tangent? Cos. Okey, ada jawapan cos. Ada jawapan sin. Okey, kita guna sin ke cos? Cikgu awak pernah bagi tak satu rumus? Ia bagi cah suh dengan tawa. Biasa dengar tak rumus ni? Biasa dengar tak ni? Dia punya ni. Okey. Tak yang ni. Yang cah suh dengan tawa ni. Biasa dengar tak? Okey, biasa kan? Okey. Maknanya katalah ni segitiga awak. Segitiga. Katalah ni 25 darjah duduk sini kan? 25 darjah duduk situ. Katakan. Okey. So maksudnya kalau ni adalah hypotenuse. Okey, hypotenuse ni dia sentiasa bertentangan dengan 90 darjah. Maknanya dia intai 90 darjah. Itu hypotenuse. Okey. Kemudian O ni apa dia? O ni apa? Opposite. Opposite. Dia sentiasa mengintai sudut 25 darjah. Ni ada O. Okey, A ni apa? A ni adalah adjunction. Adjunction ni duduk dekat dengan 25. Dia tak mau tinggal 25. Okey, dia duduk dekat je dengan 25 darjah. Tu maksud dia. Okey, sekarang ni cuba kita lihat. Okey, teacher lukis comel sikit Teacher lukis comel sikit bagi nampak clear sikit. Okey, sekarang ni teacher lukis. Ni berat kita. Okey, ni adalah Wx kita. Okey, ni adalah 25 darjah kita. Kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Okey, cari warna lain pula. Okey, betul. So, maksudnya kalau nak cari Wx, ni dia Wx awak. Dari 25 ni dah duduk dekat sini. Jadi Wx kita ni duduk bertentangan dengan 25 darjah. Okey, dia duduk bertentangan dengan 25 darjah. So, kita nak guna siapa ni? Dia guna cah ke suh? Kita guna suh, kan? Kan ke takkan? Suh. Okey, betul. So, maksudnya sekarang ni W sin theta, kan? Okey, so kita dapat 1.5 9.8 minus W kita tengok berapa? 4.9 kan? 4.9 sin 25. So kita dapatlah F net. Okey, yang mana F net ini sama dengan MA. Okey, sekarang ni M kita ada berapa? Berapa nilai M kita? Berapa jenis M yang kita ada? M kita ni kita ada M1, kita ada M2. Okey, kita ada dua jenis M. M1 dan juga M2. So kita dapatlah nilai ada berapa, Wak? Jadi A akan sama dengan 1.5 9.8 minus 4.9 sin 25. Kita divide. Belok-belakang tangan teacher tak? 0.5 campur 1.5. So awak akan dapat nilai A dia. Berapa nilai A dia? Kita dah kira dah. Hilang dah. Okay, A dia awak akan dapat equal to 6.32. Okay, siapa dah cuba soalan ni? 6.32. Siapa dah cuba? Siapa dah cuba buat? Okay, tak ada. Okay, tak ada biar. Okay, so maksudnya 6.32 meter per second Okay, any questions? Ada soalan? Tak ada? Oh, that's good. Okay, now, katakanlah. Okay, mana datangnya 0.5? 0.5 ni gisim P.
Jisim P kita ialah 0.5. Okey, jisim P kita ialah 0.5 kilogram. Okey. Jadi komponen berat bagi jisim P. Okay, WX tu ialah merupakan komponen berat bagi jisim P. Okey. Yes, nak guna cos 65 boleh. Tetapi biasanya dalam marking scheme kita guna nilai yang diberi dalam soalan. Okey, jangan guna nilai yang tidak diberi. Okey, kita guna nilai yang diberi. Sebab untuk pengetahuan awak, kalau soal pengiraan, markah yang pertama, kalau bukan rumus kan. Okey, markah pertama dia adalah gantian. Okey, apakah maksud gantian? Maksudnya kita ganti betul-betul apa yang diberi dalam soalan. Itu maksudnya gantian. Okay. Jadi kalau awak ganti dengan 65 darjah, 65 is not given in the question. So, jadi maksudnya maka gantian tu 50-50 lah. Sama ada kita terima atau kita tak terima. Okay. Tapi so far kita terima lah. Tapi takut-takut this year kita tak terima. Kita tak tahu kan. So, might as well kita guna nilai yang kita bagi. Okay. Yang diberi dalam soalan. Yes, lot. Untuk lot tu, M2 ataupun jisim P adalah diberi dalam soalan. Okey, telah diberi dalam soalan. Okey. Ada lagi nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, teacher nak tanya. Okey, katakanlah teacher nak menghasilkan pecutan yang lebih tinggi. Okey, teacher nak menghasilkan pecutan yang lebih tinggi. So, what is the modification terhadap satah condong teacher yang teacher boleh buat, okay, supaya pecutan teacher tu lebih tinggi? Apa yang teacher kena buat pada satah condong? Katalah teacher nak menghasilkan pecutan yang lebih besar. So what do I have to do to the inclination plane? Landaikan. What does it mean by landaikan? What the physical quantity yang kita ubah? Condongkan lagi. I know, condongkan lagi. Okay, listen to my questions. Okay. Apakah yang teacher kena ubah? Okay. Maknanya, apakah quantity fizik? Macam yang awak jawab tu, kurangkan geseran, cerunkan, okay, tambah gini. Okay. Apa yang kena tambah? Apa yang kena kurangkan? Quantity fizik apa yang terlibat? Di situ, sudut lebih besar. Yes, correct. Okay. Sudut lebih besar akan menghasilkan WX yang lebih kecil. Understand tak? Macam mana boleh tambah berat? Tak boleh. Okay. So maksudnya kita kena tambah sudut. Mengapa kena tambah sudut? So that WX kita kan WX kita ni sama dengan W sin theta. Jadi maksudnya bila theta kita kecil, so WX kita juga kecil. Yang mana WX kita ni bertindak sebagai daya geseran. So daya which oppose the motion will become small. Okay, akan menjadi kecil. So bila dia oppose motion tu, daya yang oppose motion tu kecil, maksudnya F net kita akan menjadi lebih besar. Jadi bila F net kita besar, maka pecutan kita juga akan jadi besar. Okay, beres? Understood? Jadi di situlah maksud teacher. Kadang-kadang, sudut yang mana pula? Ya Allah, tak nampak sudut awak? Punyalah besar sudutnya. Nanti teacher conteng. Okey, sudutnya di sini sayang. Ni sudut. Sudut landasan. Okay, sudut landasan condong kita, 25 darjah. So, kita besarkan sudut landasan itu. Okay, so that sin theta kita jadi bertambah kecil. Bila sin theta kecil, maka WX akan jadi kecil. So, daya which oppose motion akan jadi kecil. So, kita dapat menghasilkan daya paduan yang lebih besar. Okay, beres? Beres? Okay. Okay, now. Sekarang ni kita ada, okay, beres. Okay, good. Okay, sekarang kita cari ketegangan benang. Jadi ketegangan benang, ni seronoknya belajar fizik. That's why orang kata fizik is fun. Sebab dalam satu gambar rajah yang sangat kompleks ini, kita boleh pecahkan dia kepada dua sistem. Satu ialah sistem ufuk yang macam ni. Maknanya awak ada beban, awak ada tegangan tali, awak ada WX. Ini adalah melibatkan jisim P. Ini adalah P, jisim P. Itu satu. Okey. Satu lagi, sistem ini ialah yang melibatkan lot kita.
Load. Bukan lot. Sorry Lot amutan silap. Okay. Load kita. Maksudnya kita ada M1 which is Q kita tu which is equal to 1.5 isn't it? Yes. 1.5 times 9.8 Newton. Okay. Dia W1 kita tu. And then kita ada ketegangan tali ke atas. So kita ada dua choice. Which one yang kita rasa kita nak guna? Okay, kalau teacher prefer kepada yang pilihan, katakanlah pilihan pertama, ni pilihan yang kedua. Teacher prefer kepada pilihan yang kedua sebab dia tak melibatkan sin theta. Kalau yang ni dia melibatkan theta. Okay, dia ada theta kat situ. So dia jadi susah, dia jadi banyak cerita. Jadi teacher suka pada yang nombor 2. Okay, nombor 2 tadi, gerakan kita ialah ke bawah kan. Ni adalah gerakan kita dengan pecutan A ke bawah. Jadi bermaksud ke bawah adalah positif, ke atas adalah negatif. So kita dapat F net sama dengan MA. Jadi F net kita sama juga dengan W2 tolak dengan T sama dengan M2 A yang kita cari tadi lah. A yang kita cari tadi. So kita tulis A dulu lah. Okay, A. Okay. So W2 kita tadi berapa? 1.5 times 9.8. Okay. Minus T sama dengan 1.5. Berapa A tadi? 6.32. Okay. 6.32. Jadi awak akan dapatlah nilai T awak tu sama dengan teacher calculate 5.22 Newton. Siapa dah pernah cuba ni? Dah cuba soalan ni? Sebab ni dah 1 minggu dah modul ni sebenarnya. Jadi kalau siapa dah cuba tu at least dia akan dapat lah. Okay. Anything? Nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak. That's good. Bagus. Okay. Jadi kita dah bincang minggu lepas. Okay. Yang pasal balloon ni dah bincang. Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada yang mana dulu? Okay, teacher nak pilih satu lagi konsep daya. Okay, konsep daya number. Ada tak number? So, teacher ada 2 versi yang ni dia. Nombor 7. Okay, cuba buka nombor 7. Ni konsep daya yang kedua. Okay, konsep daya yang kedua. Okay, ni kita nak pecahkan dia kepada komponen Y atau X. Okay. Can we go on? Yes. Dah dapat dah soalan dia? Dah nampak dah? Dah belik dah? Nombor 7. Okay. Saya tak ingat muka surat berapa. Muka surat 26. Okay. Muka surat 26. Okay. Baik. So, dia kata Raja menekan sebuah mesin pemotong rumput yang berjisim 15 kg yang akan digunakan untuk memotong rumput. Okay. Maknanya dia bagi satu pemotong rumput berjisim 15 kg. Jadi dia kata anda dikehendaki mencadangkan pengubahsuaian supaya lebih stabil. Lebih stabil dan boleh digunakan dengan lebih berkesan. Okey, lebih stabil maksudnya kalau lebih stabil tu maksudnya dia tak terbalik kan? Tak mudah terbalik. Itu maksud stabil. Okey, dan lebih stabil juga maksudnya dia mudah kendali. Kan? Kalau stabil, dia mudah kendali. Maknanya yang teacher tulis ni, teacher tulis ni adalah merupakan grade yang pertama. Maknanya kita banyak IJ. Okay, grade yang pertama. Maknanya G yang pertama tadi. Kan tadi kita ada G kuasa 3. Maknanya dia kata lebih stabil. Oh, maksudnya dia tak mau terbalik. Oh, maksudnya dia mudah kendali. Maksudnya tu dia kan yang dikatakan sebagai lebih stabil. Okey, kemudian berkesan. Apakah maksud berkesan? Maksudnya, maknanya boleh potong rumput lebih pendek. Berkesan lah kan? Kalau kita tak ubah, kalau kita just potong, jadi nampak lagi dia punya rumput yang kita potong tu zigzag macam ni. Maknanya tak berkesan lah tu. Rosak lah tu punya. Okay, boleh buang masuk bengkel. Okey, kemudian boleh cepat. Maknanya potong rumput cepat. Maknanya tak habis masa kita. Okey, ada lagi tak? Yang dimaksudkan dengan berkesan. Ni adalah G yang kedua. Okey, G kita yang kedua. So, kita check.
Daripada info yang dia bagi, daripada ni kita pun lihat apakah yang kita tahu. Kita korek apa yang kita tahu. Okey, stabil. Apa maksud stabil? Berkesan. Apa maksud berkesan? Jadi maksud contoh kita kupas balik. Okey? Beres? So dia nak buat apa? Dia nak suruh ubah swipe berdasarkan, ni ciri dia. Satu ialah cara menggerakkan mesin, sudut theta, saiz bilah pemotong, jisim mesin pemotong dan panjang pemegang. Okey, panjang pemegang. Okey. Ada berapa kaedah awak nak gerakkan mesin ni? Ada berapa kaedah? Ada berapa kaedah? Oh, senyap tu. Okey. Ada berapa kaedah awak nak gerakkan mesin? Okey, ada kaedah. Ada dua kan? Okey, apa dia? Apa dia? Kaedah dua tu apa dia? Satu tarik, satu tolak. Correct. Okey, yang kita nak ni, kita nak tarik ke kita nak tolak? Kita nak tarik ke kita nak tolak? Kita nak tolak kan? Okey, so bila kita tolak daya kita, bukan tolak daya, tolak mesin kita. So kita tolak dia sampai ke bawah. Ni daya kita buat. Okey, ngapa kita nak tolak? Okey, ngapa kita nak tolak? Sebab, ngapa? Sebab daya dia, ni komponen daya dia. Kita ada daya Fx, kita ada daya Fy, betul tak? Jadi daya Fy kita adalah ke bawah. Okey, lepas tu kita ada satu lagi daya yang memang dah sedia ada pada sebarang objek, iaitu daya berat dia. Okey, daya berat dia. So maksudnya the total Fnet dalam arah tegak adalah tinggi due to the total of W and Fy. Dia campur. Kalau kita tarik, Fy kita akan ke atas. Jadi kita total net force secara tegak kita akan jadi kecil. So maksudnya kita tak boleh potong rumput dengan berkesan. Okay, so now kita buat jadual. Okay, buat jadual. Sekarang ni awak cara dia tolak. Okay, ngapa tolak? Supaya daya, apa dia? Daya bersih ataupun daya paduan ke bawah tinggi. Tinggi. Okay, tinggi. Ataupun mungkin you kata sebab WY campur dengan W. Tu dia. Maknanya this is a F dia. Okay, daya ke bawah. Okay, ataupun you kata, teacher, kalau saya kata daya ke bawah tinggi boleh? Daya ke bawah tinggi. Okay, boleh. Okay, daya ke bawah tinggi. Okay. So maksudnya sambil-sambil dia tolak mesin rumput dia tu, so lebih banyaklah rumput akan dipotong. Okay, sebab daya ke bawah tinggi. Okay, kemudian sudut. Kita nak besar ke nak kecil? Kita nak besar ke nak kecil? Okay. Okay, kita nak besar. Okay, kenapa nak besar? Supaya komponen tegak bagi berat tinggi. Betul tak? Kan? Tinggi kan? Okey, apa lagi? Saiz. Okey, saiz bilah gergaji. Tak muat awak. Okey, saiz bilah gergaji. Okey. Oi, cut. Tiba-tiba je ni. Okey, saiz mana hilang. Ni. Saiz bilah gergaji. Okey, bilah gergaji kan bilah pemotong lah. Bilah pemotong. Main mana gergaji tau. Okey, bilah pemotong besar. Mengapa? Supaya boleh potong rumput banyak. Pada masa singkat. Okey. Kemudian apa lagi dia bagi? Mass. Jisim lawnmower kita. Jisim besar kan? Kenapa nak jisim besar? Supaya tidak mudah terbalik.
Okey. Kemudian length. Panjang pemegang. Okey, kejap. Panjang pemegang nanti jadi apa? Jadi belit pula ayah awak. Okey, pemegang. Pemegang. Panjang. Kenapa nak panjang? Mudah. Mudah apa? Mudah. Pegang. Oh, hari ni tak mau cakap. Dia tengok Ashraf Kanza tak? Okey. Okey lah. Okey, beres? Okey, mudah pegang. Okey, beres. So, dapat berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, beres tu. Okey, dah dapat 5. So, dapatlah markah. Cara hal tu. Okey. Anything to response? Tak ada? Pasti? Pasti tak ada ni? Sure. Ha? Sorry? Siapa cakap tadi? Tak dengar? Apa dia? Okey, sekarang teacher nak bagi soalan ni. Mana ni? Hilang. Tak ada soalan. Kami ada pelajar tak jelas komponen tegak tinggi bagi berat. Dia suruh ulang balik. Yang komponen mana? tegak tinggi bagi berat yang tadi. Komponen tegak tinggi bagi berat. Komponen tegak bagi berat tinggi. Komponen tegak bagi berat tinggi. Sebab dia ke bawah. Maknanya sudut theta dia besar. Betul ke? Ke salah? Okey. Kita tengok. Sekarang ni ni adalah sudut theta. Okey, sekejap kita contek sekejap. Sudut theta duduk sini, so maksudnya theta duduk sini. Tu theta duduk situ. Kan? So kita nak, maksudnya theta kita duduk sini lah juga. Maksud sekarang ni, WY ialah opposite against ni. So maksudnya WY bahagi W sama dengan sin theta. So WY sama dengan W sin theta. Okey. Cuba kita tengok. Cuba tak tahu juga. You yang jawab besar. Okey. Kalau kita andaikan, kita ambil dua nilai. Theta satu kita ambil nilai 30. Satu lagi kita ambil theta 60. Okay, which one will be bigger? Okay, let's say mg ni kita ambil lah 10. W ni kita ambil 10. Nak bagi senang kira. Okay, kita try. Okay, so maksudnya kita mana dia? Hilang. Okay. Maknanya 10 sin 30. So dapat 5. Okay, 5. Okey, satu lagi ialah 10 sin 60. So dapat 8. So maksudnya kalau yang ni kecil, so kerja WX kita tu kecil. Kalau yang ni besar, WX kita tu besar. Kita nak WX yang besar. Mengapa? Supaya hasil tambah antara komponen berat dalam tegak WY yang besar. Supaya komponen tegak bagi berat kita tu campur dengan berat sebenar dia. Jadi besar lah. Okay, dia akan jadi besar. Okay. You try gitu je. You try ambil 10 sin 30 berapa? Dapat 5. 10 sin 60 dapat berapa? Dapat 8.6. So maksudnya 8.6 lebih besar daripada 5. So maksudnya bila sudut tu 60, WY dia adalah lebih besar. So the F net dalam arah tegak sama dengan W campur WY. Jadi bila WY dia besar, so F net dalam arah tegak pun besar. Okay? Teacher jawab tak soalan you all? Teacher dah bagi jawapan tak pada soalan you all? Ya? Okay, beres. Sekarang ni cuba kita lihat yang seterusnya. Soalan bagi haba. Kita pergi pada haba. Dan ingat tak yang teacher bagi pada awak pasal haba that day? Okay, sekejap. Hilang dah haba teacher. Okay, rumus. Rumus bagi haba. Kalau kita ingat balik, rumus bagi haba kita ada sama dengan, ni. Ingat tak yang kita bincang pada minggu lepas? Q sama dengan MC theta dan kita ada Q sama dengan ML. Okay, dua rumus ini. Sekarang cuba kita lihat soalan dia. Macam mana nak guna dia. Okay, kita lihat. Muka surat berapa? Soalan nombor berapa? Muka surat
Cek. Dia terbang ni. Ni dia. Nombor 6. Soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Muka surat 22. Soalan nombor 6. Muka surat 22. Okey, semua dah buka belum? Dah? Dah. Okey, dia kata rajah menunjukkan lengkung penyejukan. Ni maksudnya lengkung penyejukan. Dengan kata lain, suhu berkurang. Sebab dia sejuk kan. Jadi maksudnya suhu berkurang. Okey, bagi sampel gas. Maksudnya duduk di sini ni ialah gas. Maksudnya keadaan fizikal pertama bagi jasad kita atau bagi bahan kita ialah dalam bentuk gas. Pada suhu 160 darjah Celsius, disejukkan selama 25 minit. Dia sejuk. Maksudnya suhu dia akan berkurang. Okey. Sekarang kita nak tengok. Kita tak baca soalan lagi. Kita tengok. Kita study dulu apa info yang dia bagi. Info pertama dia bagi. Dia bagi kepada awak darjah Celsius, minit. This is the first thing yang you kena tengok. Oh, unitnya minit. So be careful. Bila unit minit, terus tulis darab 60 saat. Maknanya kenapa? Kena tukar unit. Okay, kena tukar unit. Okay, darjah Celsius tak ada masalah. Okay. Lepas tu kita tengok daripada, ni lihat ada P dah. P di sini. Okay, maksudnya asal dia adalah gas. Kemudian kita lihat sini nak pergi pada Q. P daripada Q ni kita lihat bahawa suhunya berkurang daripada 160 darjah telah berkurang kepada 120 darjah Celsius. Okay. So kita pun tanya. Okay, G yang pertama. Kita pun tanya. Apakah jenis haba yang kita gunakan? Adakah kita guna haba pendam atau kita guna muatan haba? Yang melibatkan perubahan suhu. Apa dia? Apakah jenis haba yang kita guna? Adakah kita guna muatan haba ataukah kita guna haba pendam? Okey, kita guna muatan haba. Ni Ismail Razi. Kita guna muatan haba. So kita ulang balik. Kita ulang tayang. Apa beza muatan haba dengan letter head? Okey, kalau muatan haba, kalau awak ingat balik, dia adalah sama dengan Q over M delta theta. Rujuk pada rumus. Okey, rujuk pada senarai rumus yang kita kepilkan dalam modul. Okey, dia Q bahagi dengan M delta theta. So, bermaksud Q ni ialah kuantiti haba. Okey, quantity of heat ataupun quantity haba. M di sini ialah jisim 1 kilogram. Delta di sini, okey, delta theta di sini ialah merupakan perubahan suhu. Okey, ni adalah muatan haba. Okey, muatan haba tentu. Mana muatan haba tentu ialah quantity of heat, jisim 1 kilogram, berubah suhu sebanyak berapa? Sebanyak 1 darjah Celsius. Sebab dia tentu kan, dia ada muatan haba tentu. Bila ada tentu, dia mesti 1 kilogram, mesti 1 darjah Celsius. Okey, beres? So, maknanya muatan haba tentu ni, dia melibatkan perubahan suhu. Okey, kalau latent heat, apa yang berlaku dalam latent heat? Latent heat ni ialah haba pendam. Haba pendam tentu. Tengok rumus yang seterusnya. Haba pendam tentu, simbolnya ialah L. Dia adalah Q bahagi dengan M. Okey, Q bahagi dengan M. Yang mana ni adalah kuantiti haba. Ni adalah jisim 1 kilogram. Dia buat apa? Okey, apa yang dia buat? Dia ubah keadaan fizikal. Okay, dia ubah keadaan fizikal. Okey, dan pada masa ni tak ada delta theta kan? Okey, tak ada delta theta. So dia kata ubah keadaan fizikal tanpa perubahan suhu. Okey, tanpa perubahan suhu. Ni maksud dia. Okey. Jadi maksudnya, okey, tadi Lok kata nak, okey, skema tu coming soon. Okey, coming soon tu. Okey, coming soon. Memanglah cikgu Khairi pun ada minta skema dengan teacher that day. So, coming soon. Tak sempat buat lagi dah. Okey, tak apa. Teacher nak share jawapan yang ni pun, teacher tak tahu nak share dengan siapa. Mungkin teacher share pada moderator awak, and then mungkin moderator awak boleh share pada dengan awak lah. Okay, yang cerita contoh-contoh ni boleh lah sementara kan. Okay, so
Bagi P nak pergi pada Q, kita lihat bahawa berlakunya perubahan suhu. So pada masa ini, jenis haba yang kita gunakan adalah muatan haba tentu. Okey. So apakah keadaan fizikal dia pada masa ni? Apakah keadaan fizikal dia pada masa P ke Q? Apa dia? Apakah keadaan fizikal bahan kita daripada P ke Q? Suhu menurun. Gas. Okay, maknanya dia berada dalam keadaan gas. Okay, beres. Sekarang ni Q ke R. Q ke R, kita lihat bahawa suhu dia 120 darjah. Okay, dia tak berubah. Suhu dia tak berubah. So, what type of heat yang kita gunakan di sini sekarang? Apakah jenis haba yang kita gunakan sekarang? Dia tidak, maknanya suhu dia tak berubah. So, maksudnya dia guna haba pendam. Di sini dia guna haba pendam. Okey, pada masa ni, apakah jenis keadaan fizikal dia pada masa ni? Dia berubah daripada gas ke cecair. So, maksudnya pada masa ni, dia berada dalam keadaan gas dan cecair. Okey, sebab dia sedang dalam proses untuk berubah daripada gas ke cecair. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Ni tak tengok soalan lagi nak awak. Kita baru ikat. Kita nak ikat soalan apa yang nak tanya sebenarnya ni. Dia bagi graf kepada awak. Apa sebenarnya dia nak tanya awak. Apa yang kita kena tahu daripada soalan ini. Macam tu. Okey, kita ikat dulu soalan dia. Okey, daripada R pergi kepada S. Kita lihat bahawa suhunya 120 darjah Celsius telah berubah kepada berapa tu? 70 darjah Celsius. Okey, 70 darjah Celsius. Maksudnya dah berlaku perubahan suhu. Jadi pada masa ni, dia menggunakan muatan haba tentu. Dan apakah keadaan fizikal daripada masa ni? Apa keadaan fizikal dia? Dia dah duduk dalam keadaan cecair. Okey, cecair. Okey. Kemudian seterusnya, banyak seterusnya. Okey, seterusnya S ke T. Okey, S ke T suhunya ialah 70 darjah Celsius. Tidak berlakunya perubahan suhu. So once again, dia menggunakan apa? Latent heat. Kan? Okey, latent heat. So tapi apakah keadaan fizikal dia sekarang? Cecair dan berpecah. Correct. Okey, maknanya cecair campur berpecah. Okey, cecair campur berpecah. Correct. Okey, kemudian T seterusnya. Yang di sini dia guna muatan haba tentu. Okey, tak ada bateri ke? Okey, muatan haba tentu. Yang mana keadaan fizikal dia adalah apa dia? Berpecah. Okey, berpecah. Okey. Ni adalah maklumat daripada maklumat info yang dia bagi dan kita dah combine together dengan konsep yang kita belajar. So sekarang barulah kita nak baca soalan. Okey, soalan kata apa? Define haba pendam tentu pelakuran. Oi, dia ada dua jenis haba pendam tentu. Apa dia? Satu pelakuran, satu lagi apa? Penguapan. Penguapan. Bunyi penguapan mestilah bersabit dengan gas. Jadi kalau pelakuran ini melibatkan perubahan keadaan fizikal daripada apa ke apa? Daripada berpecah dan cecair, isn't it? Okey, pelakuran ini dia melibatkan perubahan berpecah cecair ataupun bagi kes kita, kes soalan kita kan dia terbalik. Soalan kita cecair kepada berpecah. Sebab kita sejuk kan, kita bukan panas kan. Kita sejukkan. You kena faham yang tu. So tanya apakah yang dimasukkan dengan haba pendam tentu pelakuran. So maksudnya first you ada apa? You ada kuantiti haba. Minta maaf lah teacher kod Melayu, kod orang putih tak ada hal. Dalam exam pun you jawab macam ni pun tak apa, tak ada hal. Okey, kuantiti haba. Ubah keadaan fasa. 1 kilogram cecair kepada berpecah. Okey, berpecah. Jadi pecah Pak. Berpecah tanpa perubahan
suhu. Nampak tak? Kita kena kaitkan dengan keadaan soalan. Jangan kita menghafal. Kalau kita hafal, kebanyakan daripada awak dia kata, apa dia haba pada tutup pelakuran. Tutup pelakuran ialah kalau kita haba, ubah keadaan fasa 1 kilogram jisim tanpa perubahan suhu. Betul salah? Salah. Sebab awak tak jawab soalan. Soalan tu kena refer kepada stem yang dia bagi. Dia panggil stem lah ni. Ni dia panggil stem. Okay. Keadaan soalan dia. Okay, beres? Beres? Ya kan? Okay, dia tanya. Terangkan mengapa suhu tidak berubah pada Q ke R tapi suhu berubah daripada R ke S. Okay, tengok balik. Q ke R tu daripada mana-mana. Oh, ni dia. Semasa gas ke cecair. Okay, masa gas nak berubah kepada cecair. Okay, so kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Mengapa suhu tidak berubah? Apa yang kita tahu? Haba tu guna untuk apa? Okay, haba guna untuk apa? Putus ikatan, melemahkan ikatan. Di sinilah menunjukkan mengatasi daya ikatan. Ni adalah antara jawapan-jawapan yang menunjukkan awak hafal. Hafal tanpa memahami. Sekarang ni kita sejuk awak, sejuk. Iaitu daripada gas nak ubah kepada cecair. Kita daripada gas nak ubah pada cecair. Adakah kita memutuskan ikatan atau membentuk ikatan? Yang mana lebih kuat ikatannya? Membentuk ikatan. So maksudnya pada QR berlakunya perubahan keadaan fizikal ataupun fasa. Keadaan fizikal ataupun fasa daripada gas ke cecair. Kan? Betul tak? Yang mana haba guna dia bebas ke atau dia serak? Apa bebas ke apa serak? Dia nak membentuk ikatan. Sebenarnya haba guna untuk bentuk ikatan antara molekul. Antara molekul. Okey. Dan pada masa ini juga, apa berlaku pada tenaga kinetik? Apa berlaku pada tenaga kinetik semasa QR? Pada tenaga kinetik. Tenaga kinetik tidak berubah. Okey, tenaga kinetik tidak berubah. Okey? Boleh? Apa berlaku kepada jarak antara molekul? Apa berlaku pada jarak antara molekul? Jarak antara molekul berkurang. Ni. Banyaklah jawapan dia banyak. You pilih je lah. Kan? You pilih lah yang mana you suka. Ni tak jawab lagi. Ni jangan lupa kita tak jawab lagi RS ni. Kita baru jawab QR. Janganlah kalau kita shock jawab QR, kita lupa kepada RS. Beriak je. RS kata, jangan lupa dah keluar dia kata kan. Okey, dia kata suhu berubah daripada R ke S. Okey, tengok balik. R pergi pada S. R pergi pada S, dia adalah bentuk cecair. Okey, dah bentuk cecair. Dan kita lihat bahawa suhunya berkurang. So, sekarang macam nak jawab. Okey, kita ada R, S, suhu berkurang. Kan? Okey, suhu berkurang. Okey, kemudian apa lagi? Kejap. Teacher nulis lah ni. Okey, suhu berkurang. Kemudian apa lagi? Okey, maknanya berada dalam fasa apa? Fasa cecair. Kan, berada dalam fasa cecair. Okey, kemudian tenaga kinetik bertambah ke berkurang? Tenaga kinetik bertambah ke berkurang? Berkurang.
Okey, tenaga kinetik berkurang. Suhu berkurang, fasa cecair, tenaga kinetik berkurang. Best. Okey, apa yang gurau tu? Tiba-tiba dia gurau-gurau tu. Siapa nak gurau pula? Okey. Okey kan? So maksudnya pilihlah. Kita nak berapa markah je. Kita nak 1, 2, 3, 4. Maknanya 2 QR, 2 untuk RS. Pilihlah yang mana you suka. Okey. You nak tulis belaka pun tak apa. Pilih yang mana you suka pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi maksudnya ni cara kita jawab. Okay, kita study dulu apa yang dia bagi supaya bila by the time kita nak menjawab, kita tahu what's happening. Okay, dan tadi kita juga telah lihat ni ada konsep penjujukan. Bila konsep penjujukan, kita bukan memutuskan ikatan, kita membentuk ikatan. Sebab gas berbanding dengan cecair, cecair lebih kuat ikatannya berbanding dengan gas. Okay? Beres? Beres. Okay, kemudian hitung tenaga haba. Untuk menukarkan 0.5 bahan daripada 120 menjadi cecair pada 100 darjah Celsius. Okey, kita lihat. 120 kepada 100 darjah. Okey, maknanya 120 tu dia guna haba apa dia? Haba pendam. Maknanya dia ada 1 Q1 sama dengan ML. Dia guna haba pendam. Okey, Q ke R. Kemudian R nak sampai pada 100, maknanya dia dah menggunakan MC theta. Ini adalah Q yang kedua. Maknanya ada 2 jenis haba yang digunakan. Okey, ada 2 jenis haba yang digunakan. So maksudnya kita dapat apakah dia jumlah haba dia Q sama dengan Q1 campur dengan Q2. Q1 kita tadi adalah ML campur dengan Q2 MC theta. Okay. So ML kita berapa? 0.5. Okay, ni adalah cecair. Cecair jadi gas. So maknanya haba pendam. Gas jadi cecair, sorry. So haba pendam tentu penguapan. Maknanya 480,000 campur dengan 0.5. C kita berapa? 1720. Okay, now theta. Theta ni siapa tolak siapa? 120 tolak 100 ke 100 tolak 120? Siapa tolak siapa? 120 tolak 100. Jangan ambil 100 tolak 120. Kalau ambil yang tu awak dapat nilai negatif. So harus biru habis. Kan? Tak boleh lah macam tu. Okay? So maksudnya 120 tolak 100. Maknanya mengapa kita ambil yang besar tolak yang kecil? Sebab suhu ialah kuantiti skalar. Bila kuantiti skalar dia tak ada arah. Dia tak ada arah. So bila tak ada arah, so kita ambil hak tinggi tolak hak kecil. So kita dapatlah berapa nilai dia. Okay, kita akan dapat nilai dia. Unitnya apa? Apakah unit bagi tenaga? Unit bagi tenaga ialah joule. Okay, boleh campur Okay, boleh campur Campur sendiri lah. Berapa dapat jawapan dia. Okay. Okay. Nyatakan andaian. Andaian yang anda buat dalam 6C. Okay, apa maksud andaian dia ni? Apa dia? Kita anggap bahawa jumlah tenaga daripada awal-awal gas 120 darjah Celsius sampai dia jadi pepecah adalah sama. Okey, mengapa kita boleh anggap dia sama? Sebab kita andaikan, apa yang kita andaikan? Apa yang kita andaikan? Apa yang kita andaikan? Maknanya kita telah anggap bahawa daripada 120 darjah Celsius sampailah akhirnya, apa suhu akhirnya? Suhu akhirnya ialah 20 darjah Celsius. Okey, sampai 20 darjah Celsius, okey, jumlah tenaga dia sama. Okay, mengapa kita boleh anggapkan macam tu? Mengapa kita boleh anggapkan bahawa jumlah tenaga dia sama? Sebab kita telah mengandaikan bahawa tak ada follow up. Okey, bahawa apa dia? Bahawa tiada haba bebas ke mana? Ke sekitaran. Kita kena andaikan yang macam tu. Barulah daripada 120 darjah Celsius turun kepada 100, daripada 100 turun kepada ni sampai 20 darjah Celsius.
haba yang kita bekalkan sama dengan haba yang kita serap, haba yang kita serap sama dengan haba yang kita bebas, haba yang kita bebas sama dengan haba yang kita serap, bla 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 bla. Mengapa? Sebab kita anggap tiada haba yang bebas ke sekitaran. So, totally diserap ataupun dilepaskan, yang lepas tu diserap balik oleh bahan ini. Okay? Beres? Takat ni? Follow me or not? Yes. Okay, ni Raja. Raja merupakan plan lantai. Okay, plan lantai sebuah rumah cluster. Okay, cluster di Malaysia. Okay. Okay, bla bla bla. Baca lah, ada punya banyak-banyak semua tu kan. Dia cerita je sebab mengapa kita cerita ni. Sebab kita takut you all tak faham cluster tu macam mana. That's why stem dia panjang ni. Okay, rumah cluster ni kalau nak faham, dia rumah teres. Okay, rumah teres ni maksudnya dia tak ada orang kata ruang pengudaraan yang baik. Itu maksud dia. So dia bertanya, dia kata menunjukkan 4 model rumah kluster yang akan dibangunkan di sebuah tapak perumahan. So ini adalah yang dia bagi pada awak. Kita bagi P, Q, R dan S. Okay, so dia kata pilih untuk memastikan dalam rumah tidak panas. Itu dia. Kita nak memastikan dalam rumah tidak panas. Okay. Maksudnya kita bila dalam rumah tidak panas, maksudnya kita nak haba kecil. Kan? Kemudian kita nak supaya ada pengaliran udara masuk. Okay, udara masuk. Kan? Masuk atau keluar. Ni maksudnya supaya tak panas. Okay, supaya tak panas. Okay, apa lagi yang maksud tak panas ni awak? Kita try cari G kita. Di sini untuk ikat ni, G tu yang penting. Kalau you tak dapat cari G tu, you tak dapat idea nak bina jawapan awak. Okay, cari G dia. Okay, apa maksud rumah tidak panas? Okay, maksudnya haba panas senang keluar. Haba panas kena keluar. Kan? Kita nak memastikan bahawa haba panas ni boleh keluar. So, apa lagi yang kita lihat sini? Menunjukkan rumah tu tidak panas. Jadi, kita kena tengok situ. Okay, now kita tengok ciri-ciri yang dia bagi. Okay, ciri yang bagi, satu dia bagi bilangan tingkap, jarak dari lantai ke siling, bahan dinding, kemudian jenis bahan bagi bumbung. Okay, so macam mana nak jawab? Okay, jawab pertama, bilangan tingkap. Okay, berapa bilangan tingkap dia? Macam mana bilangan tingkap dia? 5. Banyak 5. 5. Tak boleh 5. Dia nak banyak. Dia nak banyak. Tak boleh bagi nilai. Ni esei. Soalan esei tak boleh bagi nilai. Okay, kita nak pada banyak. Okay, ngapa banyak? Supaya udara panas keluar dan udara sejuk masuk banyak. Okey, banyak kan? Ataupun katakanlah awak kata, teacher, kalau saya just mention about udara sejuk je boleh tak, teacher? Tapi sebutlah udara panas keluar kan. Biasanya bilangan tingkap ni udara panas keluar kan, udara sejuk masuk kan. So kita pasang tingkap just nak memastikan udara sejuk masuk. Kan? Sebut tak ada. Okey. Okay, so kita buat numbering method. Okay, numbering method, okay, angin boleh masuk lebih banyak. Okay, angin apa? Angin sejuk. Mengapa kita nak angin sejuk? Poda air lancar dan cekap boleh tak? Tak boleh sebab tu terlampau umum. Okay, terlampau umum. So, numbering method. Okay, nak buat numbering method, kita nak bilangan tingkap banyak. So, bila banyak, so yang ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4. Kita buat numbering method. Okey, yang terbanyak sekali tu kita bagi nombor 1. Okey, lepas tu dia bagi jarak dari okey, sebut sudah. Okey. Okey, jarak dari lantai ke siling. Okey, jarak lantai ke siling. Jarak dari lantai ke siling. Okey, kita nak tinggi ke nak rendah? Nak tinggi ke nak rendah? Okey, tinggi. Okey, mengapa kita nak tinggi? Supaya mana jawapan dia? Tak ada jawapan. Okey, supaya udara panas
naik ke atas kan. Udara panas, naik ke atas. Okey, udara sejuk masuk. Okey, berada di bawah. Ataupun kita boleh kata apa dia? Air ventilation. Air ventilation ni apa dia, Mak? Pengudaraan lah, is it? Tak apalah, teacher bagi orang putih lah. Okay, air ventilation. Ventilation adalah better. Okay, better air ventilation. Okay, lebih baik. Ataupun sistem pengudaraan lebih baik. Okay. Tersebut air pun tak apa kan? Sebab ventilation tu memang pengudaraan dah kan. Okay, so kita pun tengok secara kaedah, apa nama tu? Kaedah numbering. Kita nak tinggi kan? So kita letaklah ni nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita buat numbering method. Okay. Kemudian bahan untuk dinding. Kita nak apa? Teacher tak boleh tulis awak, tak ada tempat lah. Okay, bahan untuk dinding. Apa dia? Adakah kita nak guna panel dinding kontainer, blok konkrit, batu bata berongga atau kayu? Okey, batu. Okey, maknanya yang ni pun betul. Apa pula ni? Tiba-tiba ni. Okey, maknanya yang ni pun betul. Sekejap. Tiba-tiba je kan. Tiba-tiba je dia nak pening. Okey, maknanya hak ni pun boleh. Okey, ada 2 jawapan. Hak ni pun boleh, hak ni pun boleh. Ada 2 choice. Okey, batu-bata berongga pun boleh, kayu pun boleh. Dua-dua ni boleh. Maknanya ni nombor 1, ni nombor 1. Okey, kemudian mungkin orang kata antara blok konkrit dengan kontainer ni yang mana yang better? Yang mana yang better rasanya? You letak je lah kan. Letaklah ni nombor 2, ni nombor 2. Letak je. Kita tak tahu lagi kan. Okay. Okay, so mengapa kita nak batu-bata berongga ataupun kayu? Sebab satu, dia adalah apa dia? Dia adalah penebat haba. Penebat haba. Okay, penebat haba. Okay, satu je lah. Boleh lah. Okay, ada lagi tak nak bagi tahu? Muatan haba tentu tinggi. Correct. Okay, boleh. Okay, muatan haba tentu tinggi. Okay, ada lagi tak? Jawapan lain? Cukup lah tu. Okay, udara boleh melepasi rongga. Okay, boleh lah kan. Tapi biasanya kita dah sebut dah 2 kali. So, mungkin kita pergi pada aspek lain pula. Okay, now. Jenis bahan bagi bumbung. Kita nak yang macam mana? Jenis bahan bagi bumbung. Kita nak macam mana? Atap zinc, jubin konkrit atau jubin konkrit? Konkrit kan. So, maksudnya ni nombor 2. Ni nombor 1. Ni nombor 1. Macam tu. Mengapa? Sebab jubin ni dia adalah sama. Maknanya dia, reason dia sama dengan yang ini. So, ulang balik. Maknanya penebat haba, muatan haba tentu tinggi. Lambat panas, apa lagi? Tidak serak haba banyak. Apa lagi? Serak haba banyak tapi ubah suhu kecil. Banyak tu. Okay, so kita bilang lah. Ni numbering method ni kita bilang. So maksudnya sekarang kita ada nombor dia. 1, 2, 2, 5, 5 campur 2, 7. Ni 7. Ni 3, 3, 6, 6, 8, 10. Ni 2, 1, 3, 4, 5. Ni 4, 4, 8, 9, 10. Okay, so maksudnya yang mana kecil sekali? Nampak tak? Jadi kalau awak siang-siang tadi dah cakap 5, dah salah siap-siap. Dia bukan 5, dia 4. Macam itulah kan. So maksudnya buat numbering method. Tengok yang manakah yang lebih sesuai. Faham tak? So, saya pilih art. Mengapa? Kerana bilangan tingkat banyak, jarak lantai pada dinding tinggi, guna batu-bata berongga sebagai untuk dinding dan menggunakan jubin konkrit untuk bumbung. Macam tu. Okay, kita cerita balik mengapa kita pilih art. Okay, kesilapan jawab. Kesilapan jawab biasanya kita pilih dulu baru kita bagi reason. Tu salah. Tak boleh macam tu. Kita kena cari dulu yang mana yang sangat sesuai. Barulah kita pilih at last. Macam teacher buat tadi lah. Kita pilih satu. Kemudian barulah kita pilih. Yang mana yang sesuai. So kalau kita guna numbering method. Kita boleh tengok yang mana yang paling kecil jumlah markah yang kita bagi. Ke jumlah numbering yang kita bagi tu. Itulah pilihan yang tepat. Okay. Itu pilihan yang tepat. Untuk kita dapat jawapan kita.
Okay, beres? Okay? Okay, good. Okay, habis macam tu. So, sekarang ni kita nak pergi pada soalan. You nak soalan mana pula? Dalam modul kita, you nak soalan nombor berapa? Nak soalan nombor berapa? Okay, kejap Okay, anything yang awak nak tanya? Okay, ada yang nak tanya tak? Sebelum kita pergi pada soalan seterusnya. Ada nak tanya tak? Soalan nombor 8. Okay, nombor 8. Mana nombor 8? Ini nombor 5. Nombor 6. Nombor 7. Nombor 8. Okay, nombor 8 Okay, kita cuba tengok nombor 8. Nombor 8 ni tak tahulah kan. Teacher pun duk rasa-rasa macam ada je tahun ni kan. Tapi tak tahulah kan. Teacher pun tak boleh tahu. Dia kata nanti teacher kata, oh teacher Amy kata keluar yang ni. Suka terkena study. Jangan. Kita fizik ni kawak kena study semua. Jangan. Okay, jangan. Okay, teacher tak ni. Okay, teacher tak spot. Okay, teacher tak spot Jangan ikut kata teacher. Okay, menyediakan satu litar untuk menguji kekondaksian satu komponen elektronik. X. Okay, diagram shows ni untuk ni. Okay, kemudian dia tanya apakah komponen bagi X. Okay, namakan komponen X. Cukup Syana, cukup. Okay, kita delete balik yang tadi. Okay, kita potong balik rekod tadi. Okay, so ni adalah diode. Okay, diode. Okay, jawapan kita ialah diode. Okay, kalau ejaan kod Melayu, ni ejaan kod orang putih. Okay, orang putih diode. Okay, kan diode Okay. Okay, apabila switch apabila switch dihidupkan, mentol tak menyala. Mengapa mentol tak menyala? Okay, mengapa mentol tak menyala? Mengapa mentol tak menyala? Terpincang songsang. Apa yang terpincang songsang? Diode pincang songsang. Okay, betul. Maknanya diode pincang songsang. Kalau kita kata terpincang songsang, apa yang terpincang songsang? Kita tanya balik. Tak boleh pincang songsang saja. Diode pincang songsang. Okay. Macam mana kita nak kenal? Okay, kita nak kenal, kita tengok macam ni. Ni adalah arah arus. Okay, ni dia tutup kan? Arah arus. Maknanya arah arus dengan anak panah X tu bertembung. Okay, bertembung. Okay, bila bertembung, ni maksudnya pincang songsang. Kalau pincang depan macam mana? Pincang depan maksudnya arah diode. Ni arah diode. Dan arah bagi current. Maknanya anak panah dia sama, selari. Ni dikatakan sebagai pincang. Apa dia? Pincang depan. Okay, pincang depan. Forward bias. Okay, yang ni reverse bias. Betul pincang depan ni. Atau pincang hadapan. Bahasa ni. Kalau dalam BM. Pincang depan dia pincang hadapan. Pincang depan kan? Okay. Jadi diode pincang songsang. Jadi kesilapan yang biasa yang berlaku ialah antara kita ni. Ramai yang kata, oh sebab litar pincang songsang. Okay, litar apa? Litar diode. Okay, sebab kita tengok dalam litar kita ni, kita ada bateri, kita ada mentol, kita ada diode, kita ada switch. So which komponen yang telah dipincang songsang? You kena bagi spesifik. So diode pincang songsang. Saya kata bagaimanakah sambungan? Ni maksud dia sambungan. Perlu diubah suai supaya mentol menyala. So macam mana? Macam mana? Kita kena songsangkan sambungan. Bukan kedudukan. Songsangkan sambungan diode. Jangan kata, oh letak diode supaya dia pincang depan. So, kita tak tahu, okey pincang depan tu macam mana. Pincang depan tu macam mana. So, dengan cara menyongsangkan sambungan diode. Ataupun mungkin kita kata ada jawapan satu lagi. Songsangkan, apa dia? Songsangkan sambungan. Okey, dia guna bateri ke cycling? Tengok balik. Cycling. Okey, songsangkan. Okey, ada satu jawapan tadi. Dia kata, ubah kedudukan diode. Ubah kedudukan diode tu salah. Sebab awak ubah kedudukan diode dia duduk kat sini kan. Awak ubah dia duduk sini.
Ubah awak duduk sini. So tu maksudnya ubah kedudukan diode. So salah. Tak boleh. Okay, ubah kedudukan diode tu salah. Okay, maknanya baca soalan dengan teliti. Ni maksud teacher. Kita jawab soalan tak ikut apa yang soalan tanya. Okay, soalan dah tanya sambungan litar. Bagaimana sambungan litar? Bagaimana sambungan litar perlu diubah soal. So, songsangkan sambungan. Sambungan siapa? Diode. Kalau bukan diode, siapa? Sekering. Macam tu. Okay. Beres? Setakat ni? Okay. Kalau kita kata, diode kena letak pincang depan. Okay, pincang depan tu macam mana pula? Kalau katalah teacher ni bukan cikgu fizik. So, saya tanya balik. Pincang depan tu macam mana weh? Kita tanya balik kan? So, tak boleh lah macam tu. So, kita akan nyatakan dengan jelas. Okay, nak jadikan diode tu pincang pincang depan. So, macam mana kita nak buat? Kan? Macam mana nak buat? Beres? Okay, ni apa dia buat ni? Rektifikasi. 1 liter rektifikasi gelombang penuh. Okay, sekarang teacher nak tanya. Apa maksud rektifikasi? Apa maksud rektifikasi? Apa maksud dia? Apakah maksud rektifikasi? Maksudnya, kita nak ubah arus ulang-alik kepada arus terus. Okay, converting AC to DC, correct. Yes. Okay, kita nak ubah AU kepada AT ataupun AC to DC. Okay, itu maksudnya rektifikasi. So, ulang-alik. Apakah maksud ulang-alik? Ulang-alik ni maksudnya arus ulang-alik. Maksudnya kalau kita nak lukis graf dia, ulang-alik. Maknanya kejap dia positif, kejap dia negatif, kejap positif, kejap negatif, kejap positif, kejap negatif. Itu maksudnya ulang-alik. Okey, maknanya dia berubah-ubah arahnya. Sekejap arah positif, sekejap dia arah negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Itu maksudnya ulang-alik. Okey, apa maksudnya arus terus? Arus terus maksudnya sama je. Ni arus terus. Maksudnya dia sama je. Kalau kita nak lukis graf kan, sama je. Itu maksudnya arus terus. Okey. Itu dia katakan sebagai arus terus. Dia tak ada bahagian negatif ataupun dia tak ada, kalau bagi setengah kes sambungan, dia tak ada bahagian positif atau negatif. Kalau arus ulang-alik, dia ada dua bahagian positif dan negatif. Jadi kita kena faham yang itu satu. Okey. Kemudian ada 2 types of rectification. Satu ialah rektifikasi gelombang penuh yang sekarang ni. Dan satu lagi ialah rektifikasi gelombang separuh. Okey. Okey, kalau separuh berapa diode kita guna? Berapa diode kita guna? Kalau separuh. Gelombang separuh. Rektifikasi gelombang separuh. Ada berapa diode yang kita guna? Tadang. Kita guna satu diode sahaja. Kan? Rektifikasi gelombang separuh kita guna 1. Kalau rektifikasi gelombang penuh kita guna 4. Okey, nak guna 4. So macam mana kita nak teka arah dia? Jangan menghafal. Kalau kita menghafal without understanding, kita tak boleh faham. Okay? Jadi yang ni kita nak share lah kan? Kita nak share. First, apa yang kita buat adalah kita lukis layang-layang. Kita lukis layang-layang. Ni layang-layang teacher ni. Okay, layang-layang kan? Kata layang ni teacher letakkan dia sebagai input. Kemudian yang ini teacher letakkan dia sebagai output. Ni adalah output teacher. Okey, layang-layang kan? Layang-layang. Okey, layang-layang kan? Okey, katakanlah sekarang ni teacher nak keluarkan dia macam ni. Maksudnya dengan kata lain, ni adalah positif, ni adalah negatif. Katakan. Ni tak sabit dengan soalan ni. Kita nak tahu, kita nak lihat macam manakah kedudukan diode yang kita nak lukiskan. So, apa yang kita kena buat ialah dia ulang-alik kan? So, katalah for the first cycle, dia macam ni kan? Dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni kan? Macam. Katalah untuk first cycle. Untuk first cycle, jadi teacher katakan yang ni positif, yang ni negatif. Okay? So, kalau main kot ni kan? Mari kot ni sampai kat sini, dia nak keluar kot ni. Ni kalau awak nak pergi kedai Maidin, ni. Ni adalah tempat out. Out dia di sini. In-nya di sini. Macam tu. Kan? Okay, kita nak keluar ke sana. So, maksudnya, diode kita untuk di A ni, dia mestilah di pincang depan. Manakala, okay, katalah daripada A, B, C, D.
Manakala AB ni, dia mestilah dipincang songsang. Kenapa teacher nak kena pincang songsang? Sebab kalau tak pincang songsang, current ni, dia akan keluar ke negatif. Padahal kita kena keluar kot ni. Faham tak? Kalau tidak, kalau teacher letak benda ni macam ni, kan? So dia tak sempat pergi pada positif ataupun teacher bagi A, B, C, D, P, Q, R, S. S dah ada dah situ. R, S itu kan. Okay, maknanya dia tak sempat pergi pada P, Q. Dia terus pergi pada R. Jadi kita tak salah lah pujian dia. Mana kita tak boleh buat macam ni. Faham maksud teacher? Faham. Okay. Kemudian kita check. Okay, dia dah keluar. Okay, bila dia dah keluar, dia nak balik semula. Okay, nak balik semula. Ni dia daripada ni, dia nak balik semula. So, sampai sini, current ni, dia perangai dia pelik. Dia tak akan keluar tempat dia masuk. Dia tak akan keluar tempat dia masuk. So, maksudnya bila sampai kat D, dia tak akan pergi pada A. Walaupun A tu pincang depan. Sebab dia dah masuk di A tadi. Tapi dia akan terus pergi pada C. So, maksudnya di C ni kena pincang depan. Okey, kena pincang depan supaya current boleh lalu kat situ. Okey, current boleh lalu kat situ. Okey, beres setakat ni? Dan bila sampai di C, dia tak akan pergi pada B. Kalau dia pergi pada B, dia tak balik-balik. Dia nak balik dah. Okey, dia kata nak balik. So, walaupun di sini, dia dah dipincang depan, tapi dia tak akan pergi pada B. Dia akan terus keluar ke S. Dia akan terus keluar ke S. Tu dia, rasional dia. Okay, kita kena check current yang flow through the circuit. Okay, kita jangan hafal. Oh, yang ni duk gini, yang ni duk gini, yang ni duk gini. Kita jangan hafal. Sebab kalau kita hafal, itu sebabnya kita salah lukis untuk soalan kita yang ini. Soalan kita yang ini kan. Okay, sekarang kita nak cuba soalan ini. Soalan ni, kalau awak perasan, dia tak tulis positif atau negatif. Di sini, dia tak tulis. Yang mana positif, yang mana negatif. Dia tak tulis. So the first thing ialah kita andaikan yang ni positif. Kalau katalah saya andaikan ini adalah positif, manakala yang ini adalah negatif. Maksudnya positif duduk sini. Kan? Kita andaikan positif duduk situ. So maksudnya current keluar ke sini. Dia out ke sini. So current akan keluar ke situ kan. Teacher nak cicot. Cicot apa pula? Nak cicot. Sekejap. Screenshot. Budak bahasa awak. Kita tayang dia lah. Yang mana? Yang ni. Yang ni ke? Nak cincot. Okey. Okey. Tak apa. Okay, can I go now? Okay, can I move on to the ni? Okay. Can I move on? Yes? Siapa tadi yang minta nak screenshot tadi? Boleh, teacher. Okay. Nak screenshot. Okay. This is the first time I heard that. Okay. Me too. Nanti boleh guna. Okay. Sorry about that. Okay, sorry about that. Bukan nak ketawakan awak. Sorry about that. Okay, bang. Okay, now. So, sekarang ni, sebab dia tak bagi awak positif negatif. So, kita andaikan the first ni, kita andaikan yang ni positif. Yang ni negatif. Kita andaikan. So maksudnya di sini ialah out. Okay, di situ tempat dia nak keluar kat situ. Okay, so katalah first cycle yang ni positif, yang ni negatif. Okay. So maksudnya, okay, dia masuk ke sini, current. Okay, bila sampai ke sini, dia tak akan pergi pada B. Sebab kalau B, dia terus keluar sebab yang ni ada positif kat sini kan. So dia tak akan keluar ke B. So maksudnya dia akan pergi pada A. Mana A tu adalah pincang depan. Okay, satu je about circuit. Memanglah dia bagi awak kotak. Tapi jangan lukis diode saja awak. Awak kena lukis juga sambungan litar dia. Sebab kalau litar tak bersambung, dia jadi litar tak lengkap. There's no output will be produced. Please be careful there. Jangan lukis diode saja. Kena lukis juga ni. Dia punya litar dia ni. Ni sambungan dia. So kalau tak lukis yang tu, litar tu jadi tak lengkap. So current tak flow. Okay, please be careful there. Okay. Kemudian, maknanya untuk halang dia keluar pada B, so yang ni kena pincang apa? Pincang songsang. Untuk halang dia keluar daripada B. Okay, boleh? Okay, lepas tu dia pun keluar out. Okay, nak patah balik. Sekarang nak patah balik. Dia nak pergi daripada D, dia terus pergi pada D. Dia akan pergi pada D.
Dan dia walaupun yang ni dipincang depan, tapi dia tak akan keluar kod C. Kenapa? Sebab dia dah nak balik. Dia nak klik dah. Nak balik dah. Okey, ni yang kita andaikan. Hak ni positif. Yang ni kita andaikan yang ni adalah positif. Sebab kita tak tahu yang mana positif negatif. Sebab dia tak tanda. Dia tak tanda kan. Kalau dia tanda tu baru kita tahu. Jadi this is one of the answers. Maknanya satu cara kita lukis lita. So did you notice that arah diode kita ni, kalau awak perasan, arah diode kita ni, yang selari tu dia sama arah. Okay. Dia sama arah. Yang selari tu. Kalau lukis yang bentuk nombor X kan. Okay. Yang maknanya yang sisi X yang pertama tu dengan sisi X yang kedua tu, maknanya arah dia tu adalah sama bagi setiap sisi. Okay. Kalau misalkan awak dapat arah diode tu tak sama, maksudnya awak salah lah. Atau kita nak check. Okay, kalau kita nak check, betul tak lita aku ni? Kan aku ni shock seorang kan? Betul tak lita? So, kita andaikan lita tu sekarang yang ni positif, ni negatif. Kita andaikan. Okay, so current mai kot ni. Okay, bila sampai kat sini, dia akan pergi ke atas. Okay, bila sampai sini, dia tak boleh lalu A. Sebab A pincang songsang. So, akan naik ke atas. Okay, betul dah. Dia out ke situ. Okay, dia out ke situ. Kan? Okay. Okay, maknanya line saya dah slow dah tu. Okay, kemudian nak balik. Okay, dia nak balik. Dia balik main kot ni. Okay, sekarang ni dia keluar kot atas. Okay, dia akan keluar ke atas. Okay, sebab dia balik kot ni pula. Okay, dia tak akan balik tempat dia masuk. Tu perangai current. Current ni dia cerdik. Dia sangat cerdik. Dia banding dengan potential difference, current sangat cerdik. Okay, dia tak akan keluar tempat dia masuk. Okay, this is one of the connection. Okay, any questions? Okay, so ada soalan nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada? Beres? Okay, kalau tak ada, kita pergi. Can I? Contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Tadi kita andaikan yang tu positif kan? Okay, sekarang ni contoh yang kedua. Kita lihat kalau yang ni pula jadi positif. Okay, kita tengok. Tak mau padam ni. Sebab soalan kita tu dia tak bagi yang mana positif, yang mana negatif. Kalau soalan tu ada positif negatif, so kita tak ada jawapan alternatif. Okay. Yang ni sekarang ni kita andaikan yang ini pula positif. Okay. Maksudnya kita kata hak ni pula positif. Tu dia pula positif. Ni positif kan. So maksudnya kita nak out kat sini. Out kat bawah. Okay. Kita nak out daripada bawah. So maksudnya katakan ni positif, ni negatif. So current main kat ni. So kita nak keluar kat sini. Ni kita nak keluar ke situ. So maksudnya yang ni dia kena pincang. Dia kena pincang songsang. Okay. Dia kena pincang songsang. Supaya current ni akan pergi pada B. Teacher lukis belok sikit. Tak apa. Sebab teacher duduk rayuk Jadi belok lah punya diode dia. Sini. So dia pun balik. Balik kan. Tapi kita tak mau dia balik tu tanpa melalui OSK. Jadi yang ni kena pincang songsang. Kalau tidak tu dia balik tanpa melalui OSK. Jadi kita kena pincang songsang. Okey, kemudian dah sampai sini dia nak balik dah. Okey, nak balik. Okey, nak balik sini. So dia akan balik ke mana? Dia masuk ke sini kan? Okay, dia akan balik ke sini. So ni ada pincang depan. So dia pun balik. Macam tu. Okey, beres? This another connection yang kita boleh lukis. Okay. Cuba kita try check. Okay, betul tak lita kita ni? So kalau yang ni positif, ni negatif. So dia mari current mari. Okay, sampai sini dia keluar kat sini. Sampai sini dia keluar. Okay, betul. Okay, arah keluarnya betul. Kemudian nak balik semula. Okay, dia mari gini. Okay, betul. Okay, arah baliknya kat sini. Betul. So maksudnya betul lah. Kan? Lita kita betul lah tu. Tu cara kita nak teka lita kita betul atau salah. Okay? Boleh? Can I? Yes? Ada soalan nak tanya? Tak? Malam ni senyap sikit. Mungkin sebab musim cuti kot. Okay. Baru ni gegel tau. Okay, tak apa. Tak ada hal. Okay, satu paper kita. Sorry? Ada satu soalan. Dia tanya tu, teacher macam mana nak kenal pasti arus keluar? Macam mana nak kenal pasti arus keluar? Yang mana awak? Itulah teacher kata tadi. Sebab yang ni kita tengok arah positif.
Okey, maknanya arus akan keluar tempat dia jadi positif. Okey, tempat dia positif tu dia akan keluar. Okey, tapi disebabkan dalam litar kita ni, dia tak tanda positif ke negatif. So, dia ada dua jawapan lah. Okey, kalau yang ni jadi positif, dia akan keluar macam yang mula-mula tadi. Kalau yang ni pula jadi positif, dia akan keluar macam yang kita lukis sekarang. Tapi kita kena try and error. Kita kena main. Maknanya kita andaikan ni adalah positif, so current akan flow daripada positif ke negatif. Okey, dia akan flow daripada positif ke negatif, dia akan keluar kepada positif juga. Jadi dia akan balik semula kepada ni. Dia akan melengkapkan litar. Dia tak akan balik tempat dia masuk. Dia akan balik pada litar, pada sambungan litar yang sebelah lagi. Okey, boleh tak? Boleh tak Leh? Saya teacher dah jawab dah soalan teacher tu. Okey, boleh okay, sorry, jawab soalan teacher kan? Soalan teacher, soalan awak. Okey, sorry. Okey, kemudian dia kata kapasitor kemudiannya disambung secara selari. Okey, kapasitor. Apa sebenarnya fungsi kapasitor? Apa sebenarnya fungsi kapasitor ni? Okey, siapa nak jawab? Okey, kapasitor ni dia sebenarnya dia boleh simpan charge. Okey, dia boleh simpan charge. Dia macam bank lah, banking. Masa ada duit, kita simpan, menabung. Bila tak ada duit, kita pun keluarkan duit tabungan kita. Itu maksudnya kapasitor. Yang mana fungsi dia macam awak kata tadi ialah sebagai perata arus. Okay, perata arus. Okay, so apa yang berlaku ialah bila current flow, okay, bila ada current, maknanya dia tak equal to zero, okay, dia akan simpan charge. Okay, dia akan simpan dia charge dia tu. Kemudian bila current is equal to zero, okay, maknanya current tak ada. Okay, so dia akan nyah charge. Nyah charge tu maksudnya dia akan bebaskan charge yang dia simpan. That's why dia kena pasang secara selari dengan arc. Kalau kita pasang dia secara bersiri, so semua charge itu akan disimpan dan bila tak ada current, so dia tak ada function lah. Okey. Yang macam lampu tiang kan. Bolehlah tu. Okey, maknanya pada waktu siang dia simpan, waktu malam dia nyah charge. Okey, macam telefon awak tu lah. Awak charge malam-malam and then awak guna. Akhirnya sampai habis charge, kena charge balik. Macam tu lah. Lebih kurang. Okey, lebih kurang kan. Okey, now. So, apa yang berlaku ialah kalau kita lihat pada litar kita, kita ada arc di sini. Kita lukis lain lah. Okey, kita ada arc di sini kan. Maknanya awak ada tertimbang, dia tertimbang dia. Okey, bila sampai sini kita ada satu arc. Ni CRO kita. Ni dia punya apa nama tu? Salah ni. Dia punya litar teacher salah ni. Sekejap. Nak cepat tu. Okey. So dia macam ni kan. Macam ni. Ni adalah input. Ni adalah output. Okey. Terbalik. Ni adalah output. So pada output kita ni kita ada arc. Yang ni kita ada CRO. Okey, kemudian kita sambungkan dengan satu kapasitor. Ni kapasitor. Okey, satu kapasitor. So bila ada current flow, okey, charge akan lalu sini kan. Ni positif ni. Ni negatif. Okey, charge akan lalu. So maksudnya charge itu akan disimpan. Okey, dia akan simpan. Tapi yang ni boleh lalu lah sebab dia adalah selari. Kalau dia bersiri, kalau kita pasang dia secara bersiri pula. Kalau kita pasang dia secara bersiri, maknanya ni litar kita kan. So ni kapasitor kita. And then kita ada arc kita kat sini. Mari kita pasang macam ni. So maknanya current flow tu dia simpan je lah. Simpannya. Kan dia kedekut. Okay, dia kedekut. Walaupun tak ada duit, dia tak keluar. Dia nak simpan untuk hari tua dia. Tak boleh macam ni. Ni salah. Kita tak boleh pasang secara bersiri. Kita kena pasang dia secara berselari. Okay, faham tak? Okay, so bila ni ada current. So when suddenly, dia tak ada current. Tiba-tiba, current tak ada. Pada masa mana current tak ada tu? Pada masa pincang songsang. Okay, pada masa pincang songsang, so current tak flow. Okay, bila current tak flow, apa yang berlaku ialah sekarang ni, current sini zero. Tapi apa yang berlaku ialah dalam kapasitor kita ni, dia akan menyah charge. So maksudnya kalau teacher besarkan dia punya gambar dia tu,
Ni dia macam ni. Ni art perintah kita. Ni punya CRO kita. Ni lita kita tadi. So ni positif kan? Ni negatif kan? So maksudnya sekarang ni dia akan menyah charge. Dia akan buang charge dia. Dia akan buang charge dia. Tak ada disimpan charge. Dia akan buang charge dia. Jadi bila dia buang charge dia, so CRO kita ni ada current. Current dia tak sama dengan zero. Ada current. So maksud di sini ialah kalau a real one, kalau yang sebenar, awak akan dapat bentuk dia macam ni. Ni yang sebenar. Awak akan dapat macam ni bentuk dia. Ni yang sebenar. This is without capacitor. This is without capacitor. Yang merah ni ialah without capacitor. Tapi bila with capacitor, what happen is that bila dia ni kita abaikan yang ni. Yang ni kita abaikan. So bila sampai kat sini puncak ni dia nak pergi pada zero. Dia nak menuju pada zero. Tapi pada time dia nak jadi zero, kapasitor akan menyah charge. So dia akan ada hitam macam ni. So sekarang ni kita dah tak ada yang ni. Habis. Habis semula. Alah. Mula semula. Dia very sensitive. Semula belok. Tangan teacher belok dia ni. So bila dia nyah charge, bila nyah charge, so dia jadi zero Jadi zero, tiba-tiba dia ada charge balik. So maksudnya dia dapat macam ni. Lepas tu bila dah current flow, so dia dapat charge balik, so kapasitor akan simpan. Ni adalah current daripada sumber, daripada source. Bila current tak boleh flow, so once again, dia akan nak jadi sifar tapi tiba-tiba kapasitor nyah charge. Kapasitor nyah charge, so dia tak pergi pada zero. Same goes yang ni tak pergi pada zero. Yang ni pun sama, tak pergi pada zero. Jadi maksudnya dengan kata lain, bahagian ni dah tak ada. Jadi tinggal hot tu je lah. Yelah habis. Betul tak? Jadi tinggalnya yang mana? Tinggalnya yang ni je lah. Maknanya ni dah tak ada. Ni dah tak ada. Bahagian ni dah tak ada. Mana ni? Sini. Contoh awak titik-titik kan. Dah tak ada. Yang tinggalnya hanya kawasan yang itu. Beres? Beres? Masuk kapasitor ni. Fungsi kapasitor mengapa dia boleh bersifat sebagai perata arus. Dia macam bank lah. Masa kita ada duit, kita simpan duit, simpan. Masa kita tak ada duit, so kita pun keluarkanlah duit dalam bank kita. Macam tu. Semua ada soalan mana soalan tu? Hilang. Teacher tak ni. Dia ada satu soalan lain kan. Dia kata, apa nama tu? Apa soalan dia tanya? Tak ada soalan. Sorry. Tertukar. Teringat pada, apa nama tu? Transformer. Tak ada. Beres. Ada soalan nak tanya pasal yang ni? Tak ada? Tak ada. So, soalan mana lagi nak tanya? Kak Amy, kita dah melebihi setengah jam. Dah lebih setengah jam kita ni. Dah ni dah. Dah habis masa. Dah habis masa. So, kalau habis masa tu, so kita ni, so mungkin soalan yang selebihnya tu boleh bincang bersama dengan guru masing-masing. Dan insyaAllah kita boleh jawab dengan baik. Cuma ingat. Ingat kena faham rumus. Sebab kadang-kadang kita belajar menghafal tapi kita tak tak ada rumus. Maknanya kejap apa dia tu? Kejap apa tu dalam tu tak sempat baca. Dia kata teacher amali nanti bab lita ke? Teacher mom saya save tak dalam YT? Mom saya save tak dalam YT? YT mana Wak? Tak faham. Teacher mom ni save tak dalam YT? Tak faham. Minta maaf tak faham. Untuk amali tu, dia kita tak tahu sama ada soalan lita ke tidak. Jadi teacher pun tak boleh nak bocorkan. Tapi daripada senarai awal kelengkapan yang perlu ada dalam makmal, yang perlu ada dalam makmal sebagai persiapan,
Antaranya ialah alat-alat radar yang tersenarai itu ialah melibatkan dawai konduktor, melibatkan voltmeter, ammeter. Tapi kita tak tahu lagi sebab senarai sebenar amali kita tak dapat lagi. Okey, kita akan dapat mungkin buka sekolah ni kot, kita akan dapatlah senarai sebenar amali. Yang kita dapat baru ni tu adalah kelengkapan yang perlu dilengkapkan untuk setiap makmal. Jadi teacher tak nak jawab lah kan. Kalau kita kata, lah memanglah Lita lah keluar tahun ni. Jangan. Kalau tak keluar nanti awak hambat teacher daripada sampai ke mana kan. Okay, nama tak ada ruang teacher nak lari. Okay. Jadi tapi sebenarnya dalam soalan amali kita ni, kalau awak tak pandai pasang litar, maka masalah lah. Okay, jadi kena praktis cara pasang litar yang betul. Okay, sebab kalau kita salah pasang litar, data kita akan dapat salah, dan kalau data kita dapat salah, graf kita pun dapat salah. Kalau kita nombor 1, kita kena lukis graf. Kalau soalan fizik kita nombor 2, kita tak payah lukis graf. Tapi kalau soalan fizik kita nombor 1, kita kena lukis graf. Dan setiap sekolah untuk yang sebenar LPM sama. Okey, yang sebenar. Cuma mungkin yang teraya ni saya tak tahulah sekolah harian. Okey, sama ke tak sama. Tapi kalau SPP baru ni kita selaras semua SPP soal yang sama. Okey, kalau SPP baru ni. Cuma saya tak pasti pula bagi soalan sekolah harian sama ada sama ke tak sama, selaras ataupun tak selaras. Okey, kita tak pasti. Cuma kalau yang LPM daripada lembaga peperiksaan sebenar kita, memanglah setiap sekolah amali dia sama. Okey, amali dia adalah amali yang sama. Okey, dan radar yang perlu disediakan pun sama. Okey, saya jawab tak soalan ni? Saya jawab tak soalan tadi? Soalan yang tanya tadi tu. Okey, jadi teacher tak berani nak kata soalan litar yang keluar. Sebab nanti bukan soalan litar keluar, nanti awak cari teacher sampai ke mana-mana kan. Tak lari teacher ni. Susah nak cari kan. So maksudnya, tapi dalam banyak-banyak eksperimen dalam fizik, litar lah yang paling mencabar. Okay? Sebab kalau awak salah pasang litar, maka salahlah orang kata jawapan kita tu je. Jadi kalau awak ada peluang, belajarlah cara sambung litar sampai faham, sampai expert sambung litar tu. Sampai kita dapat result yang sama dengan apa yang cikgu penjelia awak buat. Okay, kalau kadang-kadang tu kita buat eksperimen tu, kita dapat data lain daripada guru penjelia yang dapat. So maksudnya kita salah sambung lah tu. Kita salah sambung litar. Jadi kita kena careful lah tu. Okay. So ada lagi tak nak tanya? Ada lagi tak? Rasanya tak ada lah kan. Okay, so I wish all the best of luck. Okay, untuk sekolah akan buka. Jadi dalam masa tak sampai 2 bulan ni, sampai. Okay, tak sampai 3 bulan lah kan. Okay, dalam masa tak sampai 3 bulan untuk SPM bertulis. Kemudian dalam masa sebulan lebih untuk SPM amali. InsyaAllah kita try, jangan nervous, okay, buat eksperimen, ikut arahan yang diberi ataupun ikut preparation yang kita dah buat. Macam kata teacher, do it, okay. Mana kita ada doa, kita dah doa, usaha, mula kita ada ikhtiar, dan last kali kita ada tawakal. Okay, kita dah berusaha, so kita bertawakal lah sahaja kan. Okay, so rasanya tu je untuk malam ni, insyaAllah. Okay, kalau ada umur panjang, boleh jumpa lagi. If not, I wish all the best of luck. Okay, jawab dengan elok. Okay, jangan takut, jangan nervous. Okay, kita dah bersedia dengan teliti, dengan eloknya. So, kita should not be nervous. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih banyak kepada penceramah kita pada malam ini, ke MB. InsyaAllah kalau Cikgu Aminah nak kongsikan yang dia conteng-conteng nanti, boleh beri keman nanti kalau waktu pun boleh dah. Okay, sebab nak buat skema ni lah mengambil masa juga Okay. Jadi harap semua ilmu tu kena ambil dan catat sepatutnya, sebab kami ni adalah cikgu yang berpengalaman. Tadi saya tak ingat nak membuka majlis dengan doa, tapi tak apalah, kita tutup majlis dengan doa. Jadi bolehkah Fawaz tolong baca doa ke cikgu?
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Okey, terima kasih yang masuk. Cikgu doakan anda berjaya nanti. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah kalau ada masa. Terima kasih kepada Kak Amy sekali lagi meluangkan masa. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nur Hikmah sebagai host malam ni. Nanti jumpa lagi. Sama-sama. Insya-Allah. Yes. Assalamualaikum. Night. Salam. Terima kasih semua. Sama.